أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, Islam dan ihsan, dan nikmat kesihatan yang mana Allah ta'ala masih lagi memberi keizinan kepada kita dapat sama-sama kita melakukan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga yang mana dapat kita bersama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sentiasa di dalam rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia terima atas segala amal ibadah kita, insya-Allah. Amin. Tengok pada sambungan kita muka surat yang ke-40, iaitulah adab-adab masuk ke dalam masjid. Nak jawi surat 40 umi berapa dah? 34. Jadi kata musannif rahimahullah taala, ada yang ke-8, ada yang ke-7, iaitulah adab masuk ke dalam masjid. Abang tempat hak mulia, tempat hak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, iaitulah dalam masjid. Apa dia masjid? Masjid inilah tempat sujud, tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila ketemu kata masjid ni, dia mestilah ada perkara-perkara yang mestilah kita kena jaga. Nah, kerana masjid tak boleh buat macam rumah, tak boleh buat macam pasar raya, tak boleh buat macam dewang, tak boleh. Nak masuk barang dalam masjid. Kerana bila sebut masjid, rumah Allah Ta'ala, mana maka wajiblah atas seseorang itu kena jaga adab-adab dalam masjid. Dan Allah Ta'ala kata, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Dan bahawasanya barang siapa innama ya'muru, bahawasanya orang yang mengimarah dan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang mendatangkan syiar-syiar akan rumah Allah Ta'ala. Mana imarah ni tinggi semua lah ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Mana dengan nikmat Allah Ta'ala bagi kepada dia, walaupun dia kerja ni amat yang banyak, nak dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak pergi kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana di dalam masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid ni mana tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mengimarah masjid, Allah Ta'ala kata, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ialah mereka yang beriman dengan Allah Ta'ala dan orang yang beriman dengan hari akhirat. Tak ada orang pergi masjid nak pergi disko, tak pergi masjid mana nak nyanyi, tak bila masjid dia buat perkara molek. Kenapa? Orang tu dia beriman pada Allah Ta'ala dan juga dia beriman pada hari akhirat. Tak nak menambah akan bekal-bekal akhirat. Tu Allah Ta'ala kata orang yang mengimarah ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga setengah daripada orang yang mana amalan seseorang yang apabila setengah daripada orang yang Allah Nabi menyebut
yang akan dapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, iaitulah seseorang yang mana hati dia terpaut untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana hati ni terpaut dengan masjid semua. Dah kalau dia pergi mana pun, pergi musafir mana pun, dia cari masjid kan ni kita nak sembahyang. Ha, cari masjid dulu. Nak, sibuk tara mana pun, dia kata kalau dalam masjid payah kita ni, nak pergi mana? Ha, mana? Hati dia terpaut pada rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ni mana salah seorang daripada 7 gol milang ataupun 7 wasilah. Nah, setengah daripadanya lah. Mana yang dapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Mana apa yang terdohang daripada Allah Taala di padang mahsyar esok. Maka bila nak pergi masuk masjid, dia ada adat-adat tertentu. Ada adat. Dan masjid tak boleh nak masuk kalau orang dalam keadaan berjunub, tak boleh nak masuk masjid. Tambah-tambah belum nikah, habis kalau hak jenis tak tahu. Sudah habis masuk belaka, panak bini, panak lelaki pun masuk belaka. Hak lelaki ni apalah, tak ada masalah, hak puang. Dengar mari uzur bahkan masuk belaka masjid. Sedangkan masjid ni tak boleh, orang dalam keadaan uzur tak boleh masuk rumah Allah Taala. Nak mendiami duduk tak boleh. Dan lagi pula bila nak masuk masjid, dia ada adat tertentu. Mana kata musannif rahimahullahu taala, apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan kakimu yang kanan dan baca olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ini tersebut dalam Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah taala. Dia kata bahawa apabila seseorang tadi itu dia masuk dalam masjid, hak tulis dalam kalau kita masuk masjid, dia tulis pendek mana? Allahumma fil dhulumi waftah li abwaab rahmah. Bahawa Allah Taala ampun dosa aku. Allah ighfir, ampun olehmu bagi aku zunubi, akan dosa kami ni. Mana? Dan buka olehmu bagi kami segala pintu rahmat. Maka nak masuk masjid, mula dengan kaki yang kanan. Sebab tu kita nak buat pergi kepada tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang molek. Tupa surah tempat molek ni. Maka mula masuk dengan kaki kanan. Dan juga bila masjid ni tempat sujud. Bila masjid dia ada dua. Yang pertama masjid yang ghairul jami', yang kedua masjid jami'. Dan apa perbezaan dua ni? Masjid jami', masjid orang wajib Jumaat. Bukan orang masjid jami' ni, masjid orang wajib Jumaat situ. Ada pun masjid ghairul jami', orang dah wajib Jumaat. Mana dah kata kapuan ni ada dua tipe masjid. Dia masjid ni masjid jami', masjid ni ghairul jami'. Mana kata dia buat masjid ni mana untuk tujuan dapat iktikaf. Apa panggil pahala iktikaf. Mana pahala berhenti duduk dalam masjid ni, mana boleh pahala. Tapi dia niat jadi masjid, dia patah larang, tak boleh buat surah kan. Dia macam surah ni, dia beza dengan masjid. Apa panggil surah ni, dia apa panggil dari segi adat tak berapa ketat manalah. Apa panggil puan dalam keadaan dok suci boleh masuk. Tapi kalau bila sebut kata masjid, sama ada masjid ghairul jami' atau masjid jami', maka tak boleh. Tapi kalau puan dari hit tak boleh dah bila sebut kata masjid. Kata boleh ni surah ni, ada apa? Orang puan mari hit pun kalau nak dengar pun masuk boleh. Maka masjid ghairul jami' orang buat mana? Buat iktikaf, niat iktikaf, mayat tahiyatul masjid dalam masjid sana. Dan dia kata apabila kau masuk dalam masjid, inilah mula dengan kakimu yang kanan dan baca olehmu akan doa sebelum nak nakah masuk dalam masjid. Mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim, Allahumma ighfir dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Mana? Tengok mana dia? Artinya, ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga serta sahabat baginda,
Ya Allah, ampunlah dosa aku dan bukakanlah bagiku pintu rahmat-Mu. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku ni. Dan bukakanlah segala pintu rahmat, pintu kesenangan, pintu kasih sayang, mana pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mana dan apabila engkau melihat dalam masjid orang yang menjual sesuatu, maka kata olehmu, ni sejadah. Sebab tu apabila seseorang dia berkata akan perkataan dunia di dalam masjid, maka perkara ni dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata benda perkataan dunia, cakap hal dunia, cakap habis ni, cakap hak dok berkaitan dengan perkaitan dengan akhirat. Kata ulama, setengah ulama kata haram dosa. Kata ulama tak dosa. Orang panggil dikatakan makruh. Tapi hak kata makruh tu sangat. Tapi kebanyakan kata ni, orang panggil hukumnya mana tak boleh tahrim. Orang panggil ditegur daripada bercakap dengan keadaan dunia. Dan lagi pula dia kata, ya Allah, berikanlah rahmat-Mu. Mana? Apabila engkau melihat dalam masjid ada orang duk jual. Dia duduk dalam masjid jual. Dia kata ni ubat baru ubat agak oleh jual. Jumpa orang. Dan hati tu bila luar duduk dalam masjid. Maka dia kata sesuatu, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Mudah-mudahan hak duduk berniaga dalam masjid ni, mana mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak akan memberi keuntungan. Mana dia kata suruh orang hak tanpa orang jual ni, suruh ayat gitu. Mana? Dia katakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata bila nampak orang jual ni, kata ndaklah kamu ayat gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perniagaanmu ni mana tidak maju. Kenapa? Kerana dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ni bukan tempat perniagaan, tempat buat ibadat. Kalau nak berniaga bukan kata tak boleh, tapi di luar masjid. Dua masjid dalam kawasan masjid. Dah boleh dalam masjid. Dan lagi pula dia kata, dan apabila engkau melihat seorang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu hartamu yang hilang itu. Mana? Dia panggil dia masuk dalam masjid kerana nak mencari harta yang hilang. Harta duit ringgit ke hilang ke. Kadang orang panggil nak boleh jumpa sangat time semayang bila kalau tak semayang tak nampak. Bila semayang Allahu Akbar, tadi duduk sini duit. Fatihah habis dah apa mana dah. Macam mana tadi? Mana mikir. Duk mikir orang pagi tadi dah. Tak mana duit 50 100 riyal boleh. Sampai kira 100 riyal dah tahu tak mana. Lalu waktu mikir-mikir, baru semayang. Bila semayang, ya marilah setai pandai semayang nampak lalu. Tak sini sekian. Maka apabila orang ni dah masuk dalam masjid kerana mana nak mencari harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu hartamu yang hilang itu. Begitulah kita disuruh siapa dia? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh kata kepada orang yang berkata dalam masjid, mana tak berjual beli dalam masjid, orang yang mencari akan harta yang hilang, mana hati hak tak jumpa, mari masjid. Maka Nabi suruh kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menjumpai akan barang yang hilang sana tu. Kenapa? Kerana masjid ni tempat buat ibadat, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan untuk perniagaan dunia, untuk cari dunia keuntungan dah. Dan apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau semayang 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Usalli sunnat tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana iaitulah apabila seseorang itu dia masuk masjid, sebelum daripada dia nak duduk sana tu, hendaklah dia semayang sunat tahiyatul masjid.
Nah, tapi kalau sekiranya orang ni dia duduk dah, dia nak semayang, maka semayang tahiyatul tak jadi dah. Dia semayang tahiyatul masjid ni nak terpakai ni sebelum daripada orang duduk. Dak duduk dalam masjid. Dak duduk lagi sebelum duduk mana? Mula dengan semayang sunat tahiyatul masjid. Barulah boleh. Mana dikatakan terpakai sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau sekiranya dia duduk dah, Allah tak ingat. Tak, makin awak ke mana? Hendaklah dia keluar dulu. Tak, dia keluar daripada masjid baru masuk mula. Tak, kerana tuak tahiyatul masjid ni mana iaitulah memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka mana kita ni jangan duduk dulu. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila seorang ni dalam keadaan duduk tengah baca khutbah. Nah, mana hatta apabila para sahabat dalam pada hari Jumaat lah, bila orang panggil sahabat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah ingatlah nama siapa, tapi ni berlaku atas hadis yang mana bila masuk dalam masjid dalam keadaan Nabi duduk tengah khutbah, maka Nabi suruh dia sallu rak'atan, semayang 2 rakaat. Mana nak menunjukkan hendaklah semayang sunat tahiyatul masjid. Kerana sunat orang panggil mengerjakan semayang ni. Dan lagi pula jikalau engkau tidak dalam keadaan hadas, dan jikalau engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil, mana masuk masjid tak ada air semayang, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan semayang tahiyatul masjid itu oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan misalnya. Mana kalau sekiranya baik kaedah, kalau sekiranya bagi nak semayang tahiyatul masjid, mana dah molek dalam masjid orang tengah mengajar, mari lewat dah. Tak, maka mari. Tak, maka tu tak saya gilah kita semayang sunat tahiyatul masjid. Kerana menuntut ilmu, mendengar ilmu ni, duduk semayang ni terlebih afdal daripada semayang sunat. Tak, kerana ilmu ni. Tak, kerana nak dibandingkan dengan ilmu dengan amal, tak, lebih afdal daripada ilmu. Tak, maka dia kata apabila kamu duduk, mana apabila dan tidak ada keadaan, apabila kamu masuk dalam masjid dalam keadaan tak suci daripada hadas kecil, mana orang panggil dalam keadaan tidak ada wuduk lah, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid. Tak, bukan tujuan nak bukan masuk masjid, bukan nak sembahyang tahiyatul masjid dak lah. Oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan misalnya, maka cukuplah engkau membaca baqiyatus solihat 3 kali. Baca amalan ni mana? Baqiyatus solihat 3 kali. Bila kita masuk dalam masjid, nak beramal, bila masuk masjid air semayang tak ada. Lalu nak standing dengan semayang tahiyatul masjid ni gua ni. Maka dia kata ulama, mana hendaklah kita baca baqiyatus solihat 3 kali. Apa dia baqiyatus solihat? Dan mengikut pendapat sebahagian ulama 4 kali. Ada ulama kata baca 3 kali, ada kata baca 4 kali. Dan kalau baca ni jadi lagu mana? Dan ada pula yang berpendapat hendak baca 3 kali bagi orang yang tidak ada wuduk, dan sekali saja bagi orang yang ada wuduk. Mana dan bermula baqiyatus solihat itu ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka dikatakan ni apa salawat baqiyatus solihat. Mana orang yang baca amalan ni menyamailah dia mana sembahyang dengan sembahyang tahiyatul masjid. Mana ni nak sembahyang tapi ada penghalang. Tak ada wuduk, masuk wuduk terbatal. Tak nak pergi ambil sembahyang rasa mana berat, rasa duduk dululah. Maka boleh di mana? Nak menyamai dengan sembahyang tahiyatul masjid dengan sembahyang mana baca baqiyatus solihat. Mana bang selawat ni? Tak Allah. Mana iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini baqiyatus solihat.
Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh. Ni. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh. Yang mana Nabi kata mans rak'atani, dua rakaat subuh ni khairum minad dunya wa ma fiha, terlebih baik daripada dunia dan isinya. Dan maka dia kata apabila engkau belum lagi sembahyang sunat subuh, maka hendaklah kerjakanlah. Mana orang panggil dia sembahyang sunat subuh, sunat ni dia sunat buat di rumah. Tak, mana yang diajar oleh Nabi, yang Nabi SAW buat, mana sebelum daripada lepas orang azan, dia nak pergi sembahyang sejik, dia sembahyang sunat di rumah. Tak, ni hak afdal. Tak, bukan kata tak boleh pahala sembahyang sejik boleh. Orang panggil hak afdal, hak boleh. Tak, main sunat ni dia sunat sembahyang di rumah. Tapi kalau sekiranya tak ada sembahyang sunat di rumah, tak, maka dia kata saya pergi, dia hendak kerjalah di sana itu, mana di dalam masjid. Mana sebelum, mana lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka kerjakanlah. Dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Panggil beripung dua sembahyang. Tak, beripung dua sembahyang pada satu kita sembahyang sunat qabliyah subuh, tapi niat menyertai dengan tahiyatul masjid. Tak, niat dia sama je. Saja aku sembahyang sunat qabliyah subuh kerana Allah Taala, tapi dalam hati kita bahasa sembahyang ni mana disertai dengan qabliyah, mana tahiyatul masjid. Maka pahalanya samalah. Maka apabila engkau selesai, tengok dia tu, dan memadalah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, maka hendaklah engkau berniat iktikaf dalam masjid dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sembahyang sunat subuh. Mulai ni amalan ni. Pas kita sembahyang sunat subuh, kita pakai panggil, kalau doa ni hak paling molek doa maksurah. Doa maksurah ni doa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa lain bukan tak boleh. Tapi hak moleknya doa ni ambil dari doa yang maksur, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka doa ni Nabi baca apabila tiap-tiap kali selepas daripada sembahyang sunat subuh, maka Nabi baca doa ni lah. Mana? Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'si wa taraddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'in, atau min kulli su'. Ya Allah, dia kata sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat yang turun dari sisimu, yang dengannya engkau memberi hidayah di dalam hatiku, dan dengannya engkau himpunkan yang bercerai dari segala urusanku, dan dengannya engkau kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pemikiranku, dan dengannya engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku, dan dengannya, yakni dengan rahmat ni. Dan dengannya, yakni dengan rahmat. Dengan rahmat itulah engkau terima syahadatku, penyaksianku, dan dengannya, yakni dengan rahmat Tuhan lagi, engkau bersihkan segala amalanku, dan dengan rahmatmu engkau putihkan mukaku, dan dengannya rahmat engkau ilhamkan kepadaku akan petunjukku, dan dengan rahmat juga engkau tunaikan segala hajatku, dan dengannya, dengan rahmat pula engkau peliharakan aku dari segala kejahatan. Ni apa ni? Ni walaupun buat baik dah, buat amalan baik, amalan soleh dah, tetap kena bergantung dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah.
Kenapa? Kerana suatu perkara nak berlaku ni sebab rahmat kasih sayang. Tak, bukan dengan sebab amalan kita, bukan dengan sebab perbuatan kita, tapi dengan sebab rahmat Allah. Kalau sekiranya tak ada rahmat Allah Ta'ala atas muka dunia ni, kita tak boleh nak buat ibadat. Tak, kita tak boleh nak melakukan mana perkara-perkara yang kebaikan. Sebab apa kita boleh buat kebaikan ni? Sebab Allah Ta'ala izin dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak, sebab tu kita nak masuk dalam syurga Allah Ta'ala pun dengan rahmat. Tak, tengok Nabi ajar doa ni mana? Doa ni nak menunjukkan kata memohon kepadamu akan rahmat dari turun sisimu. Mana? Iaitu mengharapkan semua hak berlaku mana? Nabi kata, hak sekiranya hak bercerai dari segala urusan aku sebab rahmatmu lah. Tak, hak mana pula nak membersihkan hatiku ni dengan rahmatmu lah. Nak melihat segala sesuatu yang raib daripada pandanganku. Mana? Hak benda hak tak nampak. Raib daripada pandangan benda tak nampak. Mana? Hak panggil terkadang daripada jin. Tak, benda tak nampak benda ni. Tak, kita lindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat Tuhan juga. Mana rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun amalan ni bukan masuk syurga dengan sebab amalan. Tak, bukan masuk syurga ni bukan dengan sebab amalan, tapi dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi nak dapat rahmat Allah Ta'ala ni lah, mana dia kena kerja, kena buat amal soleh. Tak, kerana nak boleh dapat rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, maka orang tu kena berjinak, kena duduk dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tak, wa man kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah Ta'ala, mana di akhirat. Mana kata mengharap, bila kata mengharap nak temu dengan Tuhan ni, orang harap lagu mana? Tak, harap-harap lah orang panggil, bukan harap sajalah. Dia cita-cita lain, harap lain. Rojok harap ni, mana? Dia seperti cita-cita serta dia melakukan perkara tu. Tak panggil harap. Kami mengharap akan redha-Mu ya Allah. Mana kata harap situ bukan harap tunggu macam tunggu berhuyang gitu. Tak. Mana? Ya Allah bagilah rezeki kami, rezeki luar ni. Kerja tak buat. Tak. Bangun pun dok. Tidur bangun pagi pun dok. Duk tidur, makan tidur. Dah warna rezeki ni minta dengan Tuhan tak bagi-bagi. Tak ada usaha tak ada. Tak. Panggil cita-cita saja. Ni tak termasuk. Ada pun kata harap ni, mana iaitulah kita mengharap kena mengusahakan benda tu. Nah, usaha buat amal-amal soleh, mengharap rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, serta usaha dengan perbuatan tu. Nah, dengan amalan tu. Dan amalan-amalan soleh, amalan yang mengundangkan yang mana kita ni dapat rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Mana? Banyaklah amalan yang mengundang rahmat Allah Ta'ala. Nah, baca Quran, semayang. Nah, ada mana lagi dan bersedekah. Mana amalan tu mengundang rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana walaupun benda tu kita buat benda ni, tapi semua tu mengharapkan rahmat. Nak seperti mana apabila sebut kata kisah rahmat Allah Ta'ala ni, tak, seperti mana berlaku pada masa Bani Israel. Tak, Bani Israel ni yang panggil zaman Nabi Musa. Tak, yang mana kaum Bani Israel ni umurnya Allah Ta'ala bagi panjang sungguh. Tak, ada sampai 500 tahun. Tak, ada sampai 400 tahun. Tak ada macam kita 50, 60, tak ada. Tak, orang Bani Israel Allah Ta'ala bagi panjang. Tak, 60, 80, 500 tahun, 400 tahun, 100 tahun umur. Tak. Maka ada seorang daripada golongan Bani Israel ni, orang abid, orang banyak buat ibadat. Tak. Bila dia banyak buat ibadat pada Allah Ta'ala ni, mana dia duduk pada satu kepulauan. Bila duduk satu kepulauan, mana kata urusan dia ni tak sibuk dah. Maknanya seharian buat ibadat pada Allah Ta'ala. Bangun pagi berzikir, buat ibadat semayang, baca Quran. Mana ibadat tu dah buat benda dia. Aku dengan berkat Allah Ta'ala bagi dalam satu bulan tu ada daripada dalam air masing tu. Bulan ni kita maklum lah air masing. Tapi Allah Ta'ala takdir adanya mana? Ayat itulah daripada air tawar. Tak, supaya nak minum orang ni. Dan Allah Ta'ala menjadikan satu pokok delima yang bohong tak betul-betul. Maka apabila ditakdirkan mati orang ni, 500 tahun buat ibadat pada Allah Ta'ala. Tak banyak lah.
Tak 500 tahun. Tak, kadang kita ni apa panggil buat ibadat mana, umur 60 tahun, duduk di atas dunia 60 tahun. Boleh duduk 60 tahun, belum tentu. Tak, kadang-kadang boleh sedua, boleh tentu lagi. Tapi orang ni 500 tahun dia buat ibadat kepada Allah Taala. Lalu bila mati Allah Taala kata, ya ibadi wahai hamba-Ku, tak masuklah olehmu dalam syurga-Ku dengan rahmat-Ku. Dia kata, ya Tuhan, tak, aku ni hidup, aku panggil nak ayatnya, aku ni hidup di atas dunia 500 tahun, buat ibadat kamu semua. Tak, maka aku tak mau masuk dengan rahmat-Mu. Tak, apa aku nak masuk dengan amalan aku ni? 500 tahun aku amalan ni. Maka bila dalam keadaan kita Allah Ta'ala kata 500 tahun amalanmu buat ni memadai dengan penglihatan mata aku bagi kamu. Nah, lepas tu nikmat air tak dalam keadaan air masa tu ada air tawar. Nikmat buah delima yang mana berbuah terputu-putu. Lagi baru 500 tahun buat ibadat menyamai dengan mata penglihatan Allah Ta'ala bagi. Baru sama banyak tu baru. Nak, bila dia kata gitu, kalau gitu aku masuk syurga dengan rahmat-Mu. Nak, ayat kita ni mengharap rahmat Allah Ta'ala. Nak, kita buat ibadat mengharap kasih sayang Allah Ta'ala. Nak, mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nak dapat rahmat Allah Ta'ala tu lah, mana melakukan amal-amal soleh. Sebab tu Nabi dah ajar doa ni mana ajar ayat kita ni bergantung dengan rahmat, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, terkadang mari musibah, terkadang mari ujian, terkadang mari nikmat. Nah, kalau mari musibah kok, mari apa mari? Batu dalam diri manusia dia ada sifat syukur dan sifat sabar. Bila ada kedua ni barulah orang panggil manusia ni yang sempurna. Kenapa? Kerana manusia bila hidup di atas dunia ni apa panggil tempat ujian. Tak lepas daripada siapa-siapa pun. Sama ada orang beriman tu, orang tak beriman, dia akan melalui dengan ujian Allah Ta'ala bagi. Nah, ujian ni sama ada dalam kesenangan, sama ada dalam kesusahan, ujian berlaku. Nah, lalu apa ini doa mudah-mudahan pada kita ni sentiasa duduk mana dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi pula dia kata, Allahumma inni as'aluka imanan khalisan. Doa panjang doa ni. Doa panggil selepas daripada waktu subuh. Doa yang mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana iaitulah baca selepas daripada sembahyang sunat subuh. Tak, subuh ni dia panggil saja, tak ada kapik. Tak, panggil kalau zuhur dia ada kapik fardu. Tak, sunat kapik fardu ni qabliyah ba'diyah. Ada pun subuh dia tak ada ba'diyah, dia ada qabliyah saja. Tak, hak dulu saja, hak kemudian tak ada. Lalu Allah Ta'ala, Nabi kata lagi, Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi wa as'aluka baqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan tusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li. Ya Allah, aku meminta kepadamu akan iman yang murni, dak iman hak comel, iman yang mukhlis, iman hak betul-betul bersih. Dak tambah iman hak capu. Mana? Dak apa panggil iman terkadang pagi ada berkata bahawasanya ada orang akhir umat aku ni, dia kata pagi dia beriman, petang dia kufur. Dak, petang dia beriman, pagi dia kufur. Mana? Pagi dia beriman, dia bertasbih, ingat pada Allah Ta'ala, dia syukur pada Allah Ta'ala. Kata ulama, kata kufur ni kufur. Mana kufur sungguh-sungguh. Mana cabut iman tu? Kata ulama, kata tak, bukan kufur sungguh, kufur nikmat. Tak, pagi dia ni syukur pada aku. Tak, petang dia kufur pada aku. Tak, mana kau pakai kufur nikmat, tak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak, mana kata ingat Allah Ta'ala sekejap-sekejap je. Tak, bukan kata ingat Tuhan semua tak. Dan lalu pula Allah Ta'ala kata, jadilah kami ni mana iman yang minta kepadamu akan iman yang ya Allah, aku minta kepadamu akan iman yang murni, yang bersih, yang comel. Tak, pegangan yang utuh. Kerana iman ni tasdiqul qalbi. Tak, tasdik dalam hati, percaya dalam hati, keyakinan dalam hati, yakin sungguh. Nah, tu panggil kalau dalam ilmu usul dia panggil simpulan iman.
Tak sipu. Tak tadi ni orang panggil sipu. Imam ni sipu ni dalam hati ni sipu ni orang tarik lagu mana memang tak pukul dah. Tak begitulah. Tak marilah cara mana pun ribut betul pun. Tak orang panggil kalau aku pun nak cabut dah. Tak siapa tak kalau nyo patuh. Tak kuatnya aku dia patuh. Siapa mati patuh di situ lah aku dia. Kita panggil sipu lah imam. Tak imam ni apa rapat lagi pun dalam. Mana minta Allah Ta'ala menjadikan kita ni iman yang murni, yang memenuhi lembaran hatiku, dan aku minta kepadamu ya Allah akan yakin yang benar sehingga aku menyadari bahawa tidak ada sesuatu yang berlaku terhadap diriku kecuali apa-apa yang telah engkau putuskan ke atasku. Mana? Dan jadi pula dia kata wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya. Mana bahawa aku minta kepadamu ya Rabbi akan keyakinan, yakin dalam hati lah, yang benar sehingga aku menyedari bahawa tidak ada sesuatu yang berlaku terhadap diriku kecuali apa-apa yang telah engkau putuskan ke atasku. Mana? Minta Allah Ta'ala beri keyakinan. Mana? Ini bila Allah Ta'ala bagi ujian. Tiap-tiap apa yang berlaku di atas diri hamba, ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni naik kereta debong aksiden misal. Orang kata dah jangan gigi semacam. Kalau orang dak mari dak tahu redha dan qada Tuhan. Dak orang kata dah dak gigi semacam. Dah kalau Allah Taala takdir kok, dah kata nak kena. Dak buatlah lagu mana pun abang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mana segala perkara ni mana telah Allah Taala tentukan, Allah Taala putus di atasku supaya we keyakinan benda berlaku ni Allah Taala takdir dia dah. Dan aku meminta supaya aku redha dengan segala pemberian yang engkau bagikan kepadaku. Dan ya Allah, aku minta kepadamu supaya menjadikan aku ni orang yang redha. Redha mana? Dengan segala pemberian yang engkau bagikan kepadaku. Allah Ta'ala bagi rezeki banyak ni, alhamdulillah. Hari ni apa panggil boleh rezeki, boleh ikan ngai gok seko je ikan. Alhamdulillah. Mana redha lah pada Allah sebab kita usaha dah. Panggil boleh jadi Allah Ta'ala mai sentiasa baik dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala kata inna dhanni abdi bi. Aku ni duduk bawah seka hamba aku. Kalau hamba aku suka baik, Tuhan nak bagi sikit ni ada tu boleh jadi, akan datang nak bagi banyak mana kita dah tahu. Bila kata orang ni suka baik dengan aku, dia akan bagi banyak dulu. Dia akan bagi mana? Akan kata Allah Ta'ala akan menjadikan ini lebih baik benda yang dia dapat. Tapi kalau sekiranya dia suka kata Allah Ta'ala ni nak zalim ke dia ni, maka zalim lah dia dapat. Bapa lagi ni orang panggil susah semua. Baru terkadang dia suka jahat dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala dia panggil, dia terletak pada sengkang hamba-Nya. Dan beri Allah Ta'ala kita ni supaya jadi orang yang redha. Jadi orang yang redha, orang yang syukur dengan apa yang ada. Kalau tak redha, apa orang bila berlaku, bila apa yang terkena pada dia boleh terima. Kenapa? Kerana dia tidak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tapi kalau bila orang meletakkan Allah Ta'ala dalam hati, mana dia redha dengan kehendak Allah Ta'ala, maka hati ni dia akan tenang. Mana keputusan berlaku atas dia, tiba-tiba ni duk berlaku dulu. Tuhan takdir. Ada orang buat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang Allah Taala nak uji dia ni mai sembahyang seji apa panggil buat sedekah ni, tiba-tiba Allah Taala menjadikan apa panggil salah satu daripada ahli keluarga buang sakit. Maka terkadang Allah Taala tengok sejauh mana keimanan seseorang. Kalau orang hak betul-betul dia akan redha dengan Allah Taala, Allah Taala nak ambil dah dia. Mudah-mudahan ada ni sebalik kebaikan ni kita tak tahu. Tapi kalau orang tu dia kata kita buat ibadat selama ni, kita buat baik dengan Tuhan, Tuhan balas lagu ni kita ni. Dia mahu terkeburuk dengan Allah Ta'ala.
Ini terkadang Tuhan nak uji keimanan. Jauh mana keimanan kita pada Allah Ta'ala. Sebab tu di segi buat mengerjakan amal yang soleh, buat kerja perkara baik, maka tak lupa kita berdoa pada Allah Ta'ala. Kena minta dengan Tuhan. Tak minta Tuhan ni, minta lah banyak mana pun. Tak kisah. Tuhan bukan Tuhan ni suka akan hambanya yang sentiasa minta dengan Tuhan. Tak duk minta semua pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala, kerana hamba ni mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tak? Tapi kalau minta manusia, tak boleh acak-acak bahaya. Tak? Minta hari ni, tak apa lagi, ambil lah. Tak? Minta kali kedua, dah ambil lah. Tak? Cakap lah dah. Minta yang ketiga, ni lebih dah ni. Banyak kali dah minta ni. Dah sekian-sekian dah tu manusia. Ada pun Allah Ta'ala minta lah banyak mana pun. Allah Ta'ala sentiasa mendengar akan hambanya. Tak? Bahkan Allah Ta'ala mana suka kepada hambanya yang suka meminta-minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana sebab itulah ad-du'a'u mughul ibadah. Doa ni lah otak bagi segala ibadah. Nah, ataupun ad-du'a saiful mu'minin. Nah, doa ni juga pedang bagi orang mukmin. Nah, orang mukmin ni senjata tak ada, tapi pedang ni dia itulah doa. Nah, dan lagi pula Nabi kata doanya, Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan iman yang sebenar dan yakin yang tidak ada kufur lagi setelahnya. Mana minta dengan Allah Ta'ala, jadilah kita ni iman yang benar dan yakin dan tidak ada kufur lagi. Mana kufur ni? Tidak kufur pada Allah Ta'ala. Mana? Sama ada kufur nikmat ataupun kufur jali wal iyadzubillah. Tak jauh. Tak, kufur jali ni terang-terang terus. Tak, pergi sembah berhala ke. Tak, habis tu dengan perbuatan ni boleh bawa jadi orang kufur. Tak, sebab tu walaupun dia tak niat kosak pun, pergi mana? Pergi ziarah tokong. Pergi ziarah uak. Apa panggil, kalau panggil uak ni, panggil tepak pocah. Tak, pergi ziarah. Tak, terkadang hak berlaku ni, tak pergi sekolah, budak sekolah. Pergi jalan. Pergi ziarah. Ikut juga sekali uak. Tak, ikut apa panggil sembah. Pakai colok-colok kot. Tak, apa panggil kalau sekiranya mana penyembahan sana itu dengan perbuatan walau tak ada kosak, maka gugur iman ni. Tak rosak gugur iman. Tak, kenapa? Kerana ikut akan perbuatan orang yang satu kaum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum, maka dia setengah daripada kaum tu. Tak. Ini apa telah disebut agama. Dan lagi pula mana? Dan aku meminta akan rahmatmu yang dengan rahmat itu aku akan mendapat kemuliaan dunia ini dan di akhirat kelak. Allahumma inni as'alukal basar. Allahumma inni as'alukas sabra indal qada'i wal fawza indal liqa'i wa manazil asy-syuhada'i wa 'aisha as-su'ada'i wan nasra 'alal a'da'i wa murafaqatal anbiya'i. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan kesabaran untuk menerima keputusanmu dan keuntungan ketika aku berjumpa denganmu, dan aku memohonkan supaya diberikan kepada aku kedudukan para syuhada. Doa ni, ya Allah, sungguhnya aku mohon padamu akan kesabaran untuk menerima keputusanmu, dan apa-apa yang Allah Ta'ala putus, Allah Ta'ala utuh, Allah Ta'ala kehendak, kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Redha. Mana orang panggil redha dengan qada mubram, bukan qada mu'allaq. Panggil qada mubram. Mana redha dengan qada mu'allaq ataupun qada mubram. Qada mubram ni qada hak berubah. Dia boleh berubah. Hak jahat boleh jadi baik. Hak tak molek boleh jadi molek. Tu qada mubram. Mana? Seperti kelakuan maksiat pada seseorang boleh berubah. Tak boleh berubah nak jadi baik, nak jadi soleh tu boleh. Tak ada pun qada mu'allaq ni tetap dah. Orang Melayu nak jadi Cina tak boleh dah. Tak, kita orang panggil kulit, orang panggil gelap macam India. Tak, atau panggil nak berubah jadi Cina. Tak boleh, walaupun berubah buatlah
Pemedahang dia pun jadi putih lepu kata India situ keturunan. Tak ada jadi tu. Ataupun orang mana? Orang Terengganu nak jadi mana? Nak jadi orang Kuala Lumpur boleh. Tak, apa yang telah ditetapkan Allah Taala. Mana Allah Taala tu qada ni telah ditetapkan Allah Taala. Allah Taala takdir kata orang ni beranak jadi orang Terengganu. Nak pergi berubah jadi orang Kuala Lumpur. Boleh orang Terengganu situ. Tu panggil qada mu'allaq. Qada mubrang dia boleh ubah. Tak, ubah dengan doa, tak ubah dengan amalan. Dan lagi pula mohon kepadamu akan kemenangan terhadap musuh. Dan aku mohon supaya diberikan kepadaku kedudukan para syuhada dan kehidupan orang-orang yang bahagia. Dan aku memohon kepadamu akan kemenangan terhadap segala musuh-musuh. Dan aku memohon supaya aku dikumpulkan bersama para anbiya pada hari kiamat nanti. Dan lagi pula katanya Allahumma inni unzila bika hajati wa in ta'ufa ra'yi wa qallat hilati wa qasura amali waftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min azabis sa'ir wa min fitnatil kuburi wa min da'watis suburi. La Allah wa ma dha'afu anhu ra'yi wa qasura anhu amali wa lam tablughu niyyati aw niyyati min khairi wa attahu ahadan min ibadika aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqika fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Panjang doa dia ni. Doa yang dianjurkan oleh Nabi, yang mana Nabi baca selepas daripada mana, iaitulah selepas daripada sembahyang sunat subuh. Dan kata dia lagi, Allahumma ja'alna hadina muhtadina ghaira dhallin. Tak situ lah. Awala mudillin harban li a'daika wa silman li awliyaika wa nuhibbu bihubbika an-nasa wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqika. Dia kata, ya Allah, Allahumma inni unzila bika hajati. Ya Allah, hanya kepadamu ku persembahkan segala hajatku. Walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku. Dan aku sangat berharap kepada limpah rahmatmu. Maka aku meminta kepadamu, wahai Tuhan yang memutuskan segala perkara dan yang menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam dada. Ya Allah, seperti mana engkau pisahkan antara segala lautan, maka engkau pisahkan aku daripada siksaan neraka syair dan dari siksaan kubur dan dari jeritan penyesalan. Mana ni? Dia minta mana berlindung daripada fitnah kubur dan fitnah daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan jeritan-jeritan kubur. Kerana panggil fitnah kubur ni amat dahsyat. Dahsyat fitnah kubur ni. Hatta kalau sekiranya Allah Ta'ala bagi dengar kepada binatang, tak bagi lembu ni dengar azab kubur, maka orang manusia di atas muka bumi ni tak boleh makan lagi lembu. Sebab apa? Sebab sekiranya binatang ni dengar azab kubur, dia tak akan selera makan. Tak, kita bagi binatang. Tak, dia dengar bila tak selera makan. Bila tak selera makan, maka manusia tidak akan mendapat manfaat daripada nak makan daging binatang. Apa dah? Kalau lembu sebab gemuk, dia makan banyak. Tak makan banyak, kubah pun makan. Tapi bila dengarnya azab kubur, mana tak selera makan. Siapa jadi kuh kering.
Sebab tu hikmah Allah Ta'ala kata, Nabi kata, besarnya, dahsyatnya azab kubur ni, hatta lembu binatang hak tak ada akal pun, bila dengar ni, mana boleh tak selera makan. Apa telah orang lain. Dan apa telah manusia hak atas dunia. Lagilah, lebih lagi. Mana nak ayatnya azab kubur ni, dia amat pedih sangat. Panggil tempat azab kubur ni bukan tempat balasan. Panggil tempat menerima, mana? Panggil menerima azab bagi orang yang mana derhaka, dan bagi menerima nikmat bagi orang yang buat amal soleh di dunia itu. Tapi dengan azab kubur ni, bila kalau orang ni panggil diazab dalam kubur, dia tidak akan jadi ringan mana dosa ni di akhirat esok. Kerana tempat hak balas betul-betul dia di akhirat. Dalam syurga Allah, dalam neraka Allah Ta'ala tu tempat azab. Betul-betul. Adapun syurga ni, adapun kubur ni ialah bayangan untuk pergi kepada akhirat. Mana? Itu tak boleh buat amalan dah. Seksa. Kalau di neraka bila seksa, dia kau kurang. Adapun dalam kubur dia tak kurang. Dia tetap seksa begitulah. Hak kurang ni di akhirat. Di hadapan Tuhan esok. Barulah Allah Ta'ala nak kurang kemudian. Dan minta Allahumma wa ma du'afa, ya Allah, apa jua kebaikan yang lemah fikiranku daripada mencapainya, dan kurang daripadanya amalanku, dan tidak sampai kepadanya niat dan cita-citaku, sama ada daripada kebaikan yang pernah engkau janjikan untuk memberikannya kepada sesiapa saja daripada hamba-Mu, atau daripada kebaikan yang telah engkau kurniakan kepada siapa sahaja dari hamba-Mu, maka sebenarnya ya Allah, aku sangat berharap supaya engkau mengurniakan kebaikan yang seperti itu kepada aku, dan aku sangat memohonnya bagi diriku, wahai Tuhan sekalian alam. Sebab kita mengharap, mana rahmat, mengharap Allah Ta'ala meletakkan kita ni pada tempat yang baik. Kita mengharap Allah Ta'ala ni jadikan kita orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun pada zahir nampak kita ni tak baik mana, banyak melakukan kesalahan, tapi kita mengharap Allah Ta'ala ni meletakkan kita daripada golongan orang-orang yang soleh. Mengharap mana? Bila kebun kata mengharap serta dia beramal. Dengan amalan tu mudah-mudahan menjadikan amalan tu amalan yang soleh, amalan yang baik, yang akan memperbaiki diri seseorang. Lalu katanya, dan Allahumma hadha du'a wa alaikal ijabah. Doa yang panjang ni, siapa muka surat 54. Doa yang dianjurkan oleh Nabi. Kalau kita buat beramal sungguh ni, sungguh. Mana orang panggil dapat pahala sungguh, dapat ganjaran sungguh, soleh sungguh kalau boleh buat amal. Doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sampai 54. Tapi kalau orang hok ngapa dah ingat ni tak panjang mana, sekejap je. Kalau hok mula-mula tu Allah payahnya. Panggil nak boleh apa boleh ingat tu payah. Dah boleh ingat aku sekejap je. Dan dia kata pula, mana Allahumma ini la ilaha illa ahlun ni'ami wal fadli wal sana'i wal hasani. Kata di situlah, la ilaha illallah ahlun ni'ami wal fadli was sana'il hasani. Wallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil ummati Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli birahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya